إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan seterusnya terima kasih kepada pembentang kita yang pertama Syekh Abdul Muhaimin Ali Abdul Majid di atas usahanya yang datang dari jauh semata-mata untuk mengisikan kekosongan Al-Quran di dalam diri kita. Dan terima kasih juga ucapan kepada saudara Muhammad Taqi bin Fajuri yang sememangnya mahal untuk kita memanggil dia kerana dia menjadi rebutan dunia. Tapi Alhamdulillah Masjid Ar-Rawdah dengan izin Allah dia telah mendapatkan keizinan. Malah ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hari ini. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan sama ada nikmat-nikmat Tuhanmu kepada kamu, maka pujilah Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah sangat-sangat kerana pada hari ini walaupun ramai yang ada jemputan majlis kahwin, tapi lepas zuhur lah insya-Allah ya. Jadi insya-Allah saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu saya akan membahaskan tentang apakah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Jadi kita dah tahu tadi Syekh Abdul Muhaimin hafizahullah dia telah menerangkan kita tentang bagaimana sejarah kumpulnya Al-Quran. Bagaimana agungnya Al-Quran. Lalu di sini saya akan menambahkan bagaimanakah agungnya Al-Quran melalui mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana untuk mendapatkan cinta, mendapatkan cinta kita nak kena tahu sejarah dia daripada A sampai Z. Dan kita nak kena tahu apakah fadilat, apakah mukjizat Al-Quran yang sampai pada hari ini tak ada satu ayat pun yang berubah. Subhanallah. Berbeza dengan kitab Taurat, berbeza dengan kitab Injil, dengan kitab-kitab yang lainnya. Kalau kita tengok, ada macam-macam version. Dan banyaknya ayat-ayat yang dah berubah. Nanti kita akan masuk tentang mukjizat. Apa yang berlaku sampai mereka sendiri tak percaya apa yang Allah katakan. Subhanallah. Jadi basically mukjizat Al-Quran. Apakah itu mukjizat? Mukjizat. Kalau boleh kita ringkaskan sedikit, mukjizat adalah sesuatu keajaiban, sesuatu keajaiban yang luar biasa. Satu keajaiban yang luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Itu secara ringkasnya. Pasal kalau kita nak bahaskan tentang makna mukjizat dia nak dekat, kalau kita boleh buat kajian itu nak dekat 4 muka surat. Tapi tak apa. Kita fahamkan dulu apakah mukjizat. Apabila kita katakan tentang mukjizat, itu menunjukkan bahawa Al-Quran adalah satu benda yang luar biasa. Kalau kita sebut tentang luar biasa, itu maksudnya bukan benda yang biasa. Betul tak? Kalau kita biasa kita mengatakan bahawa kita ada produk, kita nak jual produk, dan produk ini luar biasa bagus, ataupun luar biasa cantik, ataupun putih, dan yang seterusnya. Jadi kat situ ada penariknya. Dan subhanallah, Al-Quranul Karim tak pernah lagi ada di atas muka bumi kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Jadi sebelum saya masuk lebih mendalam, seterusnya kita nak kena tahu apakah maksud definisi Al-Quran. Tadi mukjizat. Sekarang kita nak tahu tentang definisi Al-Quran. Al-Quran, boleh tulis tepi kat sikit kat situ. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Yang dimulai dengan surah apa?
Iqra dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan para ulama menambahkan muta'abbid bil tilawah, dan dia adalah mendapat pahala bagi yang membacanya. Ia mendapat pahala bagi membacanya, orang yang membacanya. Jadi subhanallah, dekat definisi Al-Quran itu saja dah nampak mukjizat. Boleh keluarkan kat saya berapa mukjizat Al-Quran yang ada daripada definisi tadi? Yang pertama, dia adalah kalamullah. Kalam Allah. Dia bukan makhluk. Kita makhluk tak? Makhluk. Kita ni dijadikan Allah. Allah jadikan kita, namanya makhluk. Tetapi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah. Faham maksud kalam? Maksudnya kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan itu kita beriman. Boleh? Jadi kat dunia ni tak ada satu pun buku yang ditulis ataupun yang didapati kecuali itu semua adalah tulisan manusia, kecuali Al-Quranul Karim yang masih asli lagi itu adalah Al-Quran. Kerana itu tadi subhanallah kita dengar saudara Muhammad Zakif bacakan qiraat Warash. Dengar tak? Beza tak dengan apa yang kita tengok? Beza. Siapa salah sekarang? Dia tak ada siapa salah. Kerana itu tadi Syekh dah terangkan. Setiap guru tu ada 2 anak murid. Dan itu panjang lagi cerita dia tentang qiraat. Mungkin tahap yang kedua nanti kita boleh minta tolong Syekh terangkan tentang bagaimana sejarah pengumpulan qiraat. Itu nantilah insya-Allah bila kita dah sampai satu tahap. Tetapi kita nak katakan, walaupun Al-Quran itu bermacam-macam cara bacaan, tetapi ayatnya tetap sama. Tetap sama. Kerana itu Nabi SAW diturunkan Al-Quran itu dalam 7 huruf. 7 huruf. Seperti mana salah satunya kita dengar tadi daripada Muhammad Zakif yang bacakan tentang qiraat Warash. Jadi kat situ ada kalamullah. Boleh tak? Itu satu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu mukjizat yang kedua. Persoalannya, apakah tak boleh ke Allah bagi terus kat Nabi? Boleh tak? Boleh. Kenapa nak kena melalui malaikat Jibril? Jawapannya, yakhluqullahu ma yasha. Allah kehendaki apa yang dia kehendaki. Boleh tak? Dia tak payah kita question. Seperti mana Nabi Musa AS mendapat kitab, itu direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah tak mampu nak buat kepada Nabi? Jawapannya ya, mampu. Dan hasya lillah, jauh sangat daripada Allah mengatakan Allah tidak mampu. Tetapi kita katakan Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril kerana atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua mukjizatnya. Yang ketiga, antaranya kalau kita tengok dalam sejarah penurunan Al-Quran, ayat pertama diturunkan itu apa? Surah apa? Iqra. Surah Al-Alaq. Betul tak? Itu pun tak lengkap surahnya. 5 ayat yang pertama. Tetapi tengok, walaupun itu 5 ayat yang pertama Allah turunkan ayat itu yang pertama sekali, tetapi ini menunjukkan bahawa ini antara mukjizat Al-Quran, iaitu dia tak boleh susun macam mana yang kita nak, tetapi Al-Quran ini disusun bagaimana yang Allah kehendaki. Subhanallah. Nampak tak? Kalau kita ikut logik, Iqra mesti kat depan. Betul tak? Iqra mesti kat depan, lepas tu Al-Mudaththir, dan seterusnya. Tetapi subhanallah, ini antara mukjizat yang kita baca, yang kita pegang pada hari ini Al-Quran. Itu bukan satu kitab mainan. Bukan satu kitab yang dibuat hiasan di rumah. Betul? Kita sekarang, orang nak kahwin sekarang trend. Betul tak? Hadiahkan apa? Al-Quran. Subhanallah. Hadiahkan Al-Quran. Baik tak? Baik. Tambah bersedih tak? Rasanya lah macam bersedih. Tapi subhanallah, orang tak ambil iktibar daripada Al-Quran. Nampak? Depannya Al-Quran, tapi subhanallah, dengan cara berpakaiannya, dengan jamur terkeluarnya, sampai berserak lagi jamurnya, dan seterusnya. Di manakah kesedaran tentang Al-Quran? Sebenarnya adanya Al-Quran di depan kita akan membuat orang kita insaf. Ya Allah, aku nak mendirikan rumah tangga. Mudah-mudahan aku akan mengikuti Al-Quran. Mudah-mudahan aku mengikuti sunnah Nabi SAW.
Jadi itu kita jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan. Kita jadikan hiasan dalam hati kita. Nanti kita tengok lagi mukjizat Al-Quran. Seterusnya, antara mukjizat yang keempat daripada definisi itu sahaja adalah muta'abbidul tilawah. Bila membacanya, tengok dia membaca je dapat pahala. Belum faham? Belum faham? Belum baca dengan qiraat lagi. Belum baca dengan tajwid yang betul. Cuba untuk membacanya sahaja dapat pahala. Walaupun ada yang tersalah, tapi dengan syarat bukan sengaja. Nanti kita akan masukkan tentang hadis Nabi SAW tentang orang yang cuba nak baca tapi susah. Itu dapat dua pahala. Jadi subhanallah, itu secara amnya apa yang saya nak katakan pada hari ini tentang mukjizat Al-Quran. Jadi subhanallah, kita kalau baca Quran hari ini faham tak? Tak faham, betul tak? Tak faham, majoritinya tak faham. Tetapi subhanallah, kalau kita fikir logik, kalau kita belajar di sekolah tak faham, dapat faedah tak? Tak dapat faedah, boleh jawab exam tak? Tak boleh, malah fail lagi. Balik rumah kena pukul lagi dengan mak. Mak tak pukul lah bapak. Jadi subhanallah, ini kalamullah. Belum faham Allah dah bagi pahala. Allahu Akbar. Baru ada niat nak buka, subhanallah dah dapat pahala. Belum lagi kita duduk, belum lagi kita cuba yang susah-susah dari A-I-O. Itu je Allah dah memberikan kita pahala yang banyak. Subhanallah. Nampak tak mukjizat dia? Nampak? Beza dengan dunia. Kita baca dah buku apa namanya? Harry Potter. Contohnya, betul tak? Pasal kat tempat kita ni orang suka baca novel. Dan Harry Potter yang paling laku. Subhanallah, dalam masa satu hari boleh habiskan semua. Betul? Tetapi subhanallah, Al-Quran, tengok ini syaitan. Itu pasal apabila adanya ibadah, adanya syaitan. Kita nak buka walaupun surah An-Nas, walaupun surah Al-Falaq, itu susah. Baru sekejap lagi ada call. Terus dah pergi. Tapi kalau pergi Harry Potter, subhanallah, jangan pergilah baca. Dan seterusnya, subhanallah. Jadi ini yang kita nak pada hari ini. Bagaimana kita nak menumpuk cinta kita kepada Al-Quran. Boleh insyaAllah? Okey, jadi kita tulis kat situ. Kalau boleh ambil note sikit. Mukjizat Al-Quran ada 5. Jadi kita asyik sebut mukjizat-mukjizat. Apa mukjizat Ustaz? Mukjizat Quran ada 5 mukjizat yang kita kena tahu supaya kita boleh menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, mukjizat Al-Quran yang pertama adalah dari segi perkara ghaib. Perkara ghaib. Mukjizat dari segi perkara ghaib. Banyak tak perkara ghaib dalam Quran? Wallahil azim, paling banyak. Paling banyak perkara ghaib dalam Al-Quran, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengatakan bahawa tak ada orang yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. La ya'lamuha illahu. Tak ada orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti saya akan masukkan apa antara perkara ghaib yang subhanallah menjadi salah satu kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua yang kita tulis adalah mukjizat dari segi sejarah. Sejarah ni termasuk sejarah umat-umat dahulu, sejarah-sejarah apa yang berlaku, dan seterusnya. Adanya sejarah-sejarah. Yang ketiga adalah mukjizat daripada segi dalam bahasa Arab ni kita panggil ulum, iaitu sains. Dari segi ilmiah boleh kita sebut. Ilmiah ataupun kita tulis bracket dalam itu adalah sains. Ataupun kena buat kajian, kena buat ilmu, ilmiah. Yang keempat adalah dari segi bahasa. Bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab itu sendiri. Mukjizat yang subhanallah. Nanti mungkin kita boleh minta saya tambah sikit tentang bagaimana mukjizat bahasa daripada Al-Quran. Nombor 5, mukjizat dari segi pensyariatan, tasyri', pensyariatan. Maksudnya apabila datang hukum-hukum, semua kita akan berpandu ke Al-Quran. Betul tak? Ini mukjizat. Dia tak boleh nak aku rasa begitu, aku rasa begini. Tidak. Ada tak sumber? Ada. Mana Al-Quran? Ini ayat dia. Subhanallah. Kita berpandukan tu. Boleh? Kalau kita tengok doktor bagi orang ubat, dia berpandukan apa?
berpandukan kajian yang tadi, yang sains tadi. Dia berpandukan, ini A campur B jadi Z. Contohnya. Tetapi Al-Quran, kita tak payah nak buat kajian, kita ambil hukum je kat situ. Kerana itu, subhanallah, ulama-ulama yang kita panggil sebagai ulama nahwu, ulama-ulama dalam bahasa, dia akan menjadikan Quran sebagai sandaran. Dia baris atas ke baris bawah. Subhanallah, kerana itu antara mukjizat Al-Quran. Jadi boleh saya tahu ada berapa mukjizat Al-Quran? Bagusnya, masya-Allah. Yang pertama, ilmu ghaib. Kedua, syarahan, sejarah. Nombor tiga, ilmiah. Keempat, bahasa. Yang kelima, syariah. Okey. Jadi saya akan masuk lagi satu demi satu sebentar lagi. Cuma saya nak katakan, kenapa dalam banyak-banyak mukjizat Nabi banyak tak? Banyak, terlalu banyak. Sampai para ulama boleh kumpulkan 200 Nabi ada mukjizat. Okey, 200. Nak saya bahas sekarang? InsyaAllah nanti kita boleh buat satu session lagi, boleh tentang khas je mukjizat Nabi. Kerana kadang-kadang orang ni kepala dia keras sikit, ataupun kepala batu kita panggil. Kerana apa? Selagi tak nampak mukjizat, selagi itu tak nak terima. Betul? Tetapi ini menjadi sesuatu kemestian kepada para anbiya. Iaitu Allah akan memberikan dia mukjizat sebagai bukti bahawa itu adalah utusan Allah. Saya bagi contoh. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya bagaimana? Tongkat, betul tak? Dan tongkat itu bila dia lontarkan, dia jadi apa? Ular. Menjadi ular. Subhanallah. Dan kenapa? Antara hikmahnya, kenapa Allah bagi mukjizat Nabi Musa itu ular? Makan apa ular dia lapar? Kerana pada zaman Nabi Musa itu berlakunya sihir secara menyeluruh. Boleh? Jadi Allah memberi mukjizat kepada seorang Nabi atau seorang Rasul itu menepati kaumnya. Boleh tak? Jadi waktu tu sihir. Jadi Allah bagi, tak apa, kau campakkan tongkat kau. Fa'alqi 'asar fa idza hiya talqafu ma yafikun. Subhanallah. Ya Allah mengatakan, maka campakkanlah tongkatmu. Dan dengan tongkat itu lah yang membelah laut. Subhanallah. Nampak tak? Kerana itu banyaknya magic pada zaman Nabi Musa. Itu pasal waktu Fir'aun pada waktu itu, nanti kita akan bahas tentang Fir'aun. Fir'aun waktu itu apa-apa je dia rujuk. Subhanallah. Itu pasal Fir'aun nak cakap dia Tuhan, kadang-kadang kelakar juga. Pasal kalau dia Tuhan, dia tak payah rujuk pada ahli sihir dia. Betul? Dia ada masalah, apa kau cakap? Ahli sihir dia lah. Apa kau cakap? Lepas ni apa jadi? Apa lah? Kata Tuhan. Kata Tuhan, tetapi merujuk kepada ahli sihir. Itu pasal Allah Azza wa Jalla dalam kalimah tauhid, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang layak untuk kita sembah dengan hak kecuali Allah. Bangga tak kita ada Allah? Takut kena cakap ni? Panjang ni. Geram tu. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla dia memberikan mukjizat kepada seorang Rasul, dia ikut kesesuaian tempatnya. Contohnya Nabi Isa. Kita biasa dengar tentang Nabi Musa, tongkat jadi ular. Nabi Isa, mukjizat dia apa? Hidupkan yang mati. Lagi? Ubatkan penyakit. Lagi? Masa bayi dia boleh bercakap. Dan seterusnya. Jadi kita nak katakan, pada zaman Nabi Isa itu banyaknya orang sakit. Banyaknya perubatan di situ. Banyaknya. Jadi mereka akan takjub dengan orang yang boleh mengobati orang. Boleh faham tak? Contohnya kat situ lah banyak ada. Dia akan mengakui dari segi kedoktoran. Dia begini dia boleh ubat. Kau boleh buat apa? Pasal Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi Isa itu antaranya mukjizat adalah dia menghidupkan orang mati. Nampak? Dan yang Nabi Musa sembuhkan orang yang buta, normal. Jadi orang maksudnya macam, alah, ini orang lain pun boleh buat, campur ubat, baik.
Betul? Tetapi antaranya adalah Allah jadikan Nabi Musa, Nabi Isa, Allah bagikan dia untuk hidupkan orang mati. Hidupkan orang mati. Jadi kat situ banyak waktu perubatan. Antara contohnya kita tengok pada zaman Nabi Saleh, Allah bagi mukjizat dia apa? Tak pernah dengar. Nabi Saleh pernah dengar? Kemat Saleh. Nabi Saleh antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi dia mukjizat iaitu dengan seekor unta. Betul? Kata betul? Betul lah. Unta. Jadi Allah katakan apa? Kau jangan sentuh unta ini dengan niat jahat. Kerana pada waktu itu mereka tengah berlumba-lumba dalam keadaan penternakan dan seterusnya. Jadi bila mereka jahat, maka mereka bunuh unta tu, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa diturunkan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran? Kerana pada zaman dia apa? Orang-orang bersyair. Bagus. Kerana dulu pada zaman dahulu, syair mana yang paling agung itu yang dia akan digantung di atas Kaabah. Okey? Jadi dia punya keagungan, dia punya kebanggaan itu pada syairnya. Pada syairnya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran sebagai satu tanda yang terbesar. Dan subhanallah, kalau kita tengok antaranya lagi mukjizat Nabi Musa, ular. Zaman sekarang boleh tak nampak ular tu? Tak boleh. Tongkat dia boleh nampak tak? Ataupun kapal Nabi Nuh boleh kita pakai tak? Kayu kokar? Ada kayu kokar sekarang subhanallah. Orang klaim bahawa itu apa ni nama dia? Daripada bahtera Nabi Nuh. Subhanallah. Kalau betul lah ada bahtera Nabi Nuh, mesti Nabi dah pakai dulu. Takkan ada Nabi yang Rasul itu tak tahu bahawa adanya kayu kokar kat dunia. Tak apa, kita tak nak sebut tentang kayu kokar. Cuma kita nak katakan bahawa ini adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Sampai hari ini kita dapat pegang. Sampai tadi dah 2 kali bacakan Quran. Subhanallah. Nampak? Sampai sekarang dan akan datang kita dapat membaca Quran, memegang Al-Quran dan menghayati Quran. Jadi itu mukjizat yang terbesar. Contoh mukjizat Nabi yang lain itu membelah bulan. Betul? Kita dah sebut tentang waktu kiamat dulu. Waktu kiamat dulu pula. Waktu kursus kiamat ni, hari Jumaat dulu. Antaranya adalah Nabi membelah bulan. Tetapi bulan sekarang kita tengok terbelah lagi dah? Tidak. Jadi orang waktu itu nampak bulan itu terbelah. Jadi pada waktu itu dia nampak. Tapi sekarang boleh nampak tak? Tak boleh. Tapi kita boleh kaji. Tetapi Al-Quranul Karim sampai ke hari ini kita dapat membaca. Syukur alhamdulillah. Jadi ini antara nikmat Allah, mukjizat yang kita kena tahu. Jadi dia punya panjang-panjang conclusion dia apa? Kalau kita cari selain daripada Al-Quran, maksudnya kita ada something wrong. Faham tak? Maksudnya kalau kita lebihkan benda lain daripada Al-Quran, maksudnya kita tak mengakui akan keagungan Al-Quran. Boleh? Kita agungkan benda lain, agungkan sana, agungkan sini. Quran tak kat tepi, kat rumah, dalam rak berabuk. Betul? Betul. Kerana itu antara adab orang kita. Adab orang kita, Quran letak bawah ke letak atas? Letak atas, subhanallah. Itu bagus je orang kita, beradab sopan. Bila letak atas, apa yang berlaku? Kalau letak atas, biasanya labah-labah yang akan buat sarang, subhanallah. Jadi kita jangan balik rumah ni Quran tu letak balik ke bawah. Boleh? Jadi kita nampak setiap hari, kalau boleh letak kat sebelah TV. Kat situ ujian. Nak buka TV, buka Quran. Buka TV, buka Quran. Jadi kat situ pengukurnya. Jadi apabila kita nak buka TV, kan ada Quran. Nampak tak? Kat situ baru kita. Tapi kalau letak kat belakang, cantik. Oh cantik rak aku ni, mahal aku ni rak. Subhanallah. Jadi kat situ kita tanya diri kita, kalau tak Al-Quran ya Allah turunkan sebagai mukjizat terbesar, kita baca setiap hari, itu maksudnya kita kurang menghayati Al-Quran. Boleh insya-Allah? Okey, jadi itu sebab mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, dan mukjizat Al-Quran ini kekal sampai yaumul qiyamah. Nanti saya akan bahaskan tentang fadail Quran. Fadilat cuma saya sekarang ni fokus tentang mukjizat dulu. Boleh tak? Okey, yang pertama
Saya akan sebutkan tentang perkara ghaib tadi. Boleh? Tadi kan kita sebut yang pertama ghaib. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menjadikan surah ini namanya surah yang akan berlaku nanti, yaitu surah Ar-Rum. Pernah dengar surah Ar-Rum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Yang lebihnya boleh baca sendiri, ya. Saya bagi contoh satu. Jadi Allah Subhanahu wa taala namakan surah Ar-Rum. Rum tahu Rum? Kancik Rum. Ar-Rum itu ada tentera Rum. Dan orang Rum ini berbangsa beragama apa? Kristian, beragama Nasrani. Dan dulu musuh dia siapa? Rum. Musuh dia siapa? Orang Parsi. Betul tak? Ada dua kuasa besar dulu, Rom dengan Parsi. Dan Parsi agama dia apa? Islam. Dia Majusi, menyembah api. Menyembah api. Majusi dia lawan dengan Kristian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Rom. Kerana pada tahun tahun berapa tu? Pada tahun 620 Hijrah. 620 Masihi. Afwan, 620 Masihi. Waktu tu Rom telah dikalahkan oleh Parsi. Rom telah dikalahkan oleh Parsi dengan kekalahan yang sememangnya kalah yang teruk. Dan setelah itu turunnya ayat Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom telah dikalahkan dan nanti fi bid'i sinin, dan akan ada waktu yang berlaku dalam secepat mungkin akan dikalahkan balik Parsi. Rom akan mengalahkan Parsi. Tadi Parsi kalahkan Rom, lepas ni Rom kalahkan Parsi. Lalu bila turunnya ayat ini, orang Islam dah tersebar ayat ini, kerana ayat ini turun pada waktu peperangan Badar. Seawal 2 Hijrah. Seawal 2 Hijrah. Waktu tu Rom baru je kalah. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahawa akan adanya waktu yang Rom kalahkan Parsi. Selepas 7 tahun. Ini benar. Selepas 7 tahun. Waktu itu orang Parsi ketawa dengan orang Islam. Kalau bahasa kasarnya rabak lah. Maksudnya teruk, ketawa. Sampai dah. Kerana apa? Apalah bodohnya orang Islam ni. Kau tengok ni, kita dah rampas semua. Apa dalam sekejap ni? Memang bodoh lah orang Islam. Lalu Allah turunkan ayat ni, tak apa. Itu pasal Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, antaranya akan memberitahu alam ghaib lepas 7 tahun. Wallahil azim, pada tahun ke-627 Masihi, maka Parsi dikalahkan. Parsi dikalahkan. Maka di situ salah satu benda ghaib yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, walaupun orang ketawakannya, walaupun orang memperolok-olokkan Islam, maka itu telah berlaku. Dan kenapa Allah menangkan orang Kristian ke atas orang Majusi? Kerana Kristian dia ada kitabnya. Dia ada kitabnya. Pada zaman dahulu, kalau sebelum datangnya Nabi SAW, antara agama yang masih lagi dipegang adalah Yahudi dan Nasrani. Masih ada lagi sumbernya. Walaupun banyak yang dah rosak dan sebagainya. Jadi itu antara tandanya. Jadi itu yang pertama, itu kisah Rom. Yang kedua adalah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Allah berfirman, sayahzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa waktu itu kan kita tahu Nabi berasal daripada mana? Mekah. Betul tak? Waktu tu Nabi kuat ke Nabi tak kuat? Tak kuat. Islam waktu tu tak kuat. Tapi waktu tu Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka akan datang
Maka akan datang waktu yang kau akan jadi kuat dan jamak, hidayah akan bersatu, tidak akan kuat balik di Mekah. Jadi itu pada awal-awalnya. Tetapi selepas itu, selepas pembukaan kota Mekah, memang itu yang berlaku. Padahal kalau kita nak ikut secara logik, Nabi dia dah lari di Madinah, betul tak? Maksudnya dah tak kuat pergi lari kat sana, tak boleh ke tidak. Padahal kita nak tengok orang Quraisy ini kuat. Antara kekhususan yang berlaku adalah orang Quraisy. Itu tengok pada peperangan Badar je dah cukup. Sekali datang 1,000 orang. Datang 1,000 orang. Tapi kaum muslimin 300. Ada gigi je lah. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang memenangkan mereka. Boleh? Itu pasal Allah SWT memberikan ini antara perkara-perkara ghaib yang akan berlaku. Yang apa kita nak kena buat? Sabar. Boleh? Boleh tak? Sabar. Jadi kita baca Al-Quran hari ini, walaupun tak faham, tak faham. Yang penting yang pertama, mukjizat tu dah dapat. Pahala tu dah dapat. Malah kalau kita tak faham pun, ada perkara kedua kita dapat, iaitu syifa. Betul? Al-Quran ni syifa tak? Syifa adalah pengobati. Kerana tu antara kita nak mengobatkan orang sihir, baca surah apa? Antara ayat kursi. Tengok, faham, tak faham, nombor 2. Yang penting kita baca ayat kursi. Walaupun tak faham, itu ada faedah-faedah lain. Subhanallah. Jadi jangan jadikan alasan, kalau Ustaz, saya baca tak faham, sama je macam kedai. Cik pandai. Kalau Allah katakan dalam Quran, Allah katakan iaitu kedai yang membawa barang-barang. Dan kalau dia tak tahu apa yang dia bawa, tak tahulah maksudnya. Faham? Kedai tahu tak boleh bawa? Tak tahu. Entah unta dia, tak boleh bawa unta dah. Entah apa barang pun kita letak, dia pun tak tahu. Jadi nanti dulu, faham itu kena belajar. Kena perlahan demi perlahan. Antara kita nak faham, datang seminar, subhanallah. Ini muka-muka subhanallah, muka-muka Quran ni saya tengok semua. Amin lah. Jadi supaya kita tanam kat hati kita, subhanallah, kita antara orang yang pencinta Quran. Kalau tak cinta Quran, takkan kita datang sini. Betul tak? Pagi-pagi Ahad ni best tak ada rumah? Best? Betul tak? Tapi kita nak kena jihad sikit. Betul tak? Datang sini untuk kita ambil faedah tentang Al-Quranul Karim. Okey, seterusnya antara perkara lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu amin. Ya Allah katakan apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Telah benarlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya, maksudnya rasul pada satu hari dia mimpi. Dia mimpi, ketika itu dia mimpi apa? Dia masuk Mekah, dia dapat tawaf dalam keadaan, dan habisnya dia akan gondolkan kepadanya, iaitu ta'allul. Maka Nabi SAW pun bermimpi sedemikian. Dan alhamdulillah, tahun selepasnya itu dia masuk, pada tahun selepasnya dia mimpi itu, dia masuk untuk buat umrah, dan dia buat umrah padahal sebelum ni susah nak buat umrah. Betul tak? Ada dalam percubaan sekali. Pasal Nabi SAW umrah itu pernah dibatalkan sekali. Walaupun dah niatkan ihram. Nanti masuk tentang khusus umrah, nanti saya akan terangkan. Bagaimana kita boleh batalkan tidak apabila adanya halangan. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala dah khabarkan mimpi Nabi SAW bahawa itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Itu ghaib tak? Ghaib. Jadi itu antara kekuatan mukjizat Al-Quran. Dan banyak sebenarnya alam-alam ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Sesungguhnya orang-orang mukmin akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan kekal. Itu ghaib ke tak ghaib? Ghaib. Itu dah berlaku belum? Belum. Jadi itu banyak sebenarnya. Jadi kalau kita banyak baca Quran, kita banyak baca tentang innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, betul tak? Iaitu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal jangan rasa boring kita baca Al-Quran, kerana Al-Quran inilah antara mukjizat yang pertama, iaitu perkara ghaib. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua itu tentang sejarah. Betul tak? Sejarah banyak tak sejarah?
Banyak. Dan subhanallah, kalau kita tengok Singapore ada history tak? Ada. History yang paling lama sekali bila? Tahun berapa? Yang kita belajar tentang history Singapore. Dia tak jauh sangat nak, betul tak? Sebelum kita Independence Day. Ada dah beberapa tahun sebelum tu. Waktu zaman Jepun pun ada. Tapi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Allah Azza wa Jalla ceritakan sejarah-sejarah dalam Al-Quran itu kita tak terkira berapa ratus ribu tahun yang lalu. Betul? Bukan nak cakap sejarah, sampai penciptaan Adam Allah cerita. Kalau kita tanya lah, 500 tahun yang dulu Singapura ni siapa duduk? Yang ada cikgu sejarah ni tak ada kita tak tahu. Dan kita takkan tahu. Dan kita pun tak nak tahu. Betul? Tetapi Allah Azza wa Jalla, kenapa dia beritahu? Waktu Adam diciptakan, waktu syaitan, waktu iblis melaknati Adam dan tak nak taat kepada Allah. Kenapa? Kerana ini antara keagungan Al-Quran. Allah datangkan cerita. Dia bukan cerita dongeng Harry Potter, orang tulis, orang langgar ceritanya. Nak baca, tapi Al-Quran tak nak ambil faedah. Subhanallah. Di manakah datangnya hati kita? Di manakah hati kita dengan Al-Quran? Inilah kita baca. Biarlah kita tengok pasal Allah. Dan bila Allah cerita tentang Adam, itu bukan satu surah. Betul? Dan surah Baqarah ada tak? Ada. Dan surah-surah lain banyak tak? Banyak. Kenapa Allah ulang-ulang? Supaya kita sentiasa ingat. Pasal Allah tahu manusia ini Allah jadikan dengan dalam keadaan yang lemah. Itu pasal bila diulang. Jangan cakap ustaz tak ada modal lain ke? Itu juga tidak. Itu manusia ini adalah manusia yang lemah, yang kita perlukan pengulangan. Betul? Pasal kalau kita baca Quran, kita tanya Syekh. Syekh kalau hafiz Quran, dia nak hafal Quran, dia tak cukup dengan sekali dua kali. Satu hari 5 juzuk. Subhanallah. Tak apa tengok 5 juzuk. Pak hari dah? Pak hari dah berapa juzuk? Satu hari 5, 4 hari berapa? 20. 6 hari? Nampak sikit ni. Dia biasa dah minum air tarik power beam macam tu. Jadi 6 hari dah berapa? 30. Subhanallah. Itu pasal walaupun seorang hafiz dah jadi hafiz, dia tak akan boleh berhenti daripada hafiznya. Itu pasal kita hafal Quran bukan untuk dikatakan hafiz. Kita hafal Quran untuk kita menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang sentiasa menjaga Al-Quran. Itu pasal orang yang hafiz bila dapat sekian, dia lupakan Wallahi azim lebih susah daripada orang hafal. Itu antara pengalaman lah. Jadi di situ kita tahu bahawa Al-Quran ini mukjizat. Boleh? Jadi Allah SWT banyak ceritakan. Jadi semua cerita-cerita tu banyak. Antara cerita dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Allah ceritakan tentang Nabi Khidir. Allah SWT ceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, bagaimana mereka dustakan Allah. Jadi Allah katakan banyak-banyak ni untuk apa? Untuk kita hari ini yang baca, jangan dustakan ayat Allah. Simple je mesej. Ceritanya panjang. At last, maka datanglah azab seandainya kau dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, seterusnya kita pindah yang ketiga. Masa ni tak cukup lah. Okey, yang ketiga adalah dari segi sains. Dari segi sains. Sains ni banyak. Sains banyak. Jadi kadang-kadang kita ustaz ni cakap pasal Adam, saya pun bercakap. Betul tak? Ini cakap pasal mujizat-mujizat, tapi antara sains, subhanallah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya wallahi azim kita beruntung. Kita lahir-lahir dalam keadaan Islam. Lahir-lahir dalam Islam, tak payah nak cari iman. Tak payah nak cari Islam. Islam tu dah ada. Rugi kalau kita tak jaga. Biasalah. Contoh, kalau kita ada suami. Tak jaga suami. Suami lari tak? Tak tahu. Suami yang baik. Tak apalah. Itu contoh je. Jadi Islam, kalau kita tak jaga, kalau kita tak appreciate, dia akan makin lama makin rusuh lah. Makin rusuh. Makin lama dia cakap, tengok Kristian senang je nak minta ampun pergi church. Betul? Minta Godfather kan. Dia minta apa, dia punya sister ke brother ke siapa ke, minta apa dia buat dosa begini, ampunkan aku. Subhanallah. Islam lebih mudah daripada itu. Nabi SAW katakan apa? Idza aznabal 'abd
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hamba tu dia buat dosa dan dia istighfar, dia minta ampun, Allah ampunkan. Subhanallah. Tak payah pergi ke sana. Kita tak payah naik bas pun, tak payah buat apa-apa. Minta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, ini antara kekhususan kita yang khusus yang ada kat dalam dewan ni. Semua kita kena bersyukur atas Islam dan iman. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Kita jangan rasa Islam ni berat. Tidak, Islam tu dah mudah. Cuma kita jangan shortcutkan dia. Jadi antara yang berlaku dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Akan adanya air laut yang satu tawar yang satu masin, iaitu dia dekat satu laut tetapi tak bercampur. Subhanallah, bainahuma barzakh. Jadi antara keduanya ada benda yang menghalang yang tak boleh campur adukkan. Subhanallah. Kalau kita nak fikir balik, itu takkan boleh fikir. Tetapi apa yang berlaku? Saintis, bila dia dapat tahu, dan dia dapat kajian, dan dia buat kajian, bagaimana air ini boleh tak boleh campur. Tengok, tu pasal tak bagusnya saintis ni. Selagi tak dapat kajian, selagi tu dia tak akan beriman. Tapi kita tak payah jadi saintis, kita lebih power daripada saintis. Faham? Tak payah tunggu kajian, kita dah beriman. Allahu Akbar. Pasal nikmat iman tu kat sini, nikmat Islam tu di sini. Boleh? Lalu dia kaji. Kerana pada air yang tawar dengan air yang masin itu, dia ada dia punya molekul-molekul yang tak boleh nak bersatu. Dan subhanallah, siapa yang kawal? Saya nak tanya, siapa yang kawal? Dan kalau kita tengok dalam dia punya gambar dekat laut itu, semua straight je. Dia tak ada sebahagian kat sini, sebahagian kat sini, tidak. Tapi siapa yang kawal? Allah Azza wa Jalla. Jadi ada di antara saintis yang masuk Islam, bagi yang nak tahu tentang Islam. Antaranya lagi, ada satu saintis bernama Profesor, nampak? Ini bahasa baru. Profesor William. Profesor William, dia antara pengkaji tanah. Pengkaji tanah, tumbuhan-tumbuhan kat bumi. Kita tahu kan, saintis dia ada tempat kaji tanaman-tanaman. Lalu dia dalam kajian dia terrakam tahu? Maksudnya termasuklah dia ada suara yang tak boleh didengar. Maksudnya dia boleh dengar, tapi dalam keadaan dia tak tahu apakah suara tu. Dan suara ini berlaku dalam keadaan yang begitu kuat. Dan dia punya lajunya suara tu laju sangatlah. Lalu dia pun hantarkan dia punya eksperimen ni dekat semua universiti. Antaranya dekat universiti Europe, antaranya dekat Oxford dan sebagainya. Tak ada satu saintis pun yang boleh jawab. Lalu dia tanyakan kepada ada seorang Islam, saintis Islam, yang mana dia katakan, kami tahu apakah itu. Apa tu? Suara apa tu? Tasbih. Kerana dia katakan, kita orang Islam tak payah kaji. Kita daripada dulu lagi kita dah tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu, dan tak ada satu pun benda kat dunia ni kecuali dia akan bertasbih. Tak payah kaji. Kita tak payah kaji. Illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Allah katakan apa? Sungguhnya pada setiap benda kat dunia dia akan bertasbih. Dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu takkan faham apa yang dia tasbihkan. Lalu dia kaji. Dia kata apa? Selama 30 tahun aku kaji, tak pernah aku dengar benda ni. Dan tak ada orang yang boleh jawab kecuali Al-Quran. Maka pada satu sesi dia buat satu conference. Pada waktu itu juga, kalau inilah jawapan yang Al-Quran tahu, adanya tasbih-tasbih daripada bumi, maka aku layaknya mengucapkan kalimat tauhid. Dia masuk Islam. Sebab orang yang betul mengkaji, tidak betul Allah memberikan hidayah, dia akan masuk Islam. Antaranya adalah terselamatnya jasad Fir'aun. Fir'aun famous tak? Famous. Fir'aun famous. Famous. Kalau kita tengok Fir'aun, dia menjadi tarikan dunia. Piramid dekat mana? Dekat Mesir, dekat Egypt. Syekh daripada Egypt, dia tahu. Tapi janganlah bayangkan muka Syekh macam Fir'aun. Tengok Syekh. Okey, jadi kita tahu bahawa
Ini adalah benda yang menjadi history dunia. Betul tak? Jadi pada satu hari ada seorang profesor juga, nama dia Profesor Morris. Cuba sebut. Wah. Okey, jadi profesor dia buat apa? Dia daripada Perancis. Morris Perancis sama. Okey, jadi daripada France. Daripada France dia buat apa? Dia antara pengkaji manusia ataupun bahan-bahan apa kita panggil? Bahan tulang-tulang yang nama. Itulah dia. Maksudnya dia antara pengkaji tulang-tulang. Kan ada orang kaji tentang dinosaur, dia tengok National Geographic dan sebagainya. Jadi dia antara, dia nak dia cakap dalam dia punya kerjaya, dia nak kaji Fir'aun. Lalu dia buat surat rasmi kepada kerajaan Mesir. Maka Mesir pun memberikan keizinan untuk membawa Fir'aun ke Paris, ke France. Lalu apa yang berlaku? Subhanallah, tengok orang yang mengagungkan syaitan ke Fir'aun. Takut tidak? Dia tak ada kat sini, jangan takut. Okey, jadi Fir'aun, subhanallah, bagaimana dia sambut? Dia sambut Fir'aun datang ke Paris, ke France. Macam mana dia hidup? Maksudnya dengan rasmi dan sebagainya, tahu kan? Dia upacara rasmi. Dan sampailah dia kaji. Dia cakap subhanallah. Dia tak cakap subhanallah, betul-betul belum masuk Islam. Dia katakan, inilah Fir'aun. Yang dulu dia nak bunuh Nabi Musa, tapi dia tenggelam. Ini ada kat depan mata dia. Dia rasa tak hancur dah. Kalau kita tengok Fir'aun kita pun takut. Betul? Lalu apa yang berlaku? Dia kaji. Dia tengok dalam tulangnya tu ada garam. Subhanallah. Ini garam. Tahu garam? Garam. Jadi maksudnya hasil kajian dia buat, selepas beberapa bulan, kajian dia menunjukkan bahawa garam itu menunjukkan bahawa dia tenggelam. Betul? Dia tenggelam, dan tetapi dia diselamatkan. Subhanallah. Itu pasal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tenggelamnya Fir'aun. Bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga badannya, bibadanihi. Menjaga badannya. Dan kita tengok kenapa dia masuk Islam. Kerana saya rasa semua tahu tentang cerita ni. Betul tak? Semua tahu. Cuma dia masuk Islam kerana apa? Kerana dia cek dalam kitab Taurat. Mereka mengatakan, dalam kitab Taurat mengatakan bahawa Fir'aun dan musuh-musuhnya masuk dan semuanya hancur. Semuanya hancur dan tak dijumpai. Tetapi dalam Al-Quran dia compare. Al-Quran Allah SWT Allah khususkan bahawa Allah akan jagakan badan dia bagi umat-umat selepasnya untuk tengok, untuk mengambil iktibar. Maka di situ dikatakan subhanallah. Belum lagi. Dia waktu tu dikatakan inilah yang daripada dulu lagi aku buat kajian hari ini, tapi Muhammad dia dah beritahu tentang benda ni sejak 1400 tahun yang lalu. Maka dia pun masuk Islam. Subhanallah. Dan banyak lagi. Kalau kita nak bincangkan tentang lebah, kalau kita nak bincangkan tentang semut, semua banyak dalam Al-Quran. Tapi saya ambil sedikit-sedikit ni, cuma saya nak katakan bahawa Al-Quran ini orang kafir kaji. Semalam Syekh ada berkongsi dengan saya bahawa ada seorang kafir, seorang Nasrani, Krisis, iaitu orang antara ulama dia yang hafal Quran dengan 10 qiraat. Syekh? Syekh aku betul. Hafal Quran dengan 10 qiraat. Lalu dia boleh tanya balik kat Syekh. Apa maksud surah ni? Subhanallah, malu kita, malu. Menangis. Cuba menangis. Menangis kita kerana orang kafir buat sedaya upaya untuk dia belajar, untuk dia hentam Islam. Tapi kita orang Islam, mereka tiap hari dengan lagu je. Tapi kita reka dengan Al-Quran. Jadi kita malu dengan diri kita sendiri bahawa Allah jadikan Al-Quran sebesar-besar mukjizat, tapi kita tak mengkajinya. Boleh insya-Allah kita cuba. Walaupun kita tak mampu, tapi kita cuba apa yang kita mampu. Boleh? Okey, seterusnya ni antara bukti bahawa dengan perkahwinan itu tambahnya rezeki. Allah katakan dalam Quran apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyyatal infaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kamu bunuh anak-anak itu kerana apa? Kerana kamu takut kemiskinan.
Kalau kamu takut, tak boleh nak infak. Tapi Allah katakan apa? Kami yang beri rezeki. Kami yang memberi rezeki. So Allah katakan inna qatlahum kana khit'an kabira. Sebenarnya dengan membunuhnya anak-anak itu adalah dosa yang super besar. Jadi saya rasa semua dah tahu kat sini. Ada yang belum? Ada. Oh, Sakif tadi belum. Jangan cok dulu Okey, jadi kita tahu bahawa sebelum kita kahwin kadang-kadang kita risau. Betul? Mana dah datang rezeki? Aku kerja pun macam ni je gaji kita dah. Tolak mak, tolak bapak, tolak rumah, tolak belanja sikit dah habis. Tapi subhanallah, ini Allah dah beritahu. Sebelum kita kahwin, Allah dah beritahu janganlah kita takut tentang rezeki. Semuanya kami yang beri rezeki, bukan kamu. Kami beri rezeki bukan kamu. Apa yang kamu nak takutkan? Dan bila dapat rezeki, jangan sombong pula. Nampak? Jadi Allah dah bagi tahu kaedah ni dah lama. Cuma kita tengok kerana tingginya cost of living kat Singapura, ramainya ambil keputusan tak nak kahwin. Yang tak dapat jodoh belum, itu lain Yang tak nak kahwin kerana takut kemiskinan, itu ramai. Jadi jangan takut. Engkau yang hari ni kau dapat kerja, dapat gaji begitu, itu pun Allah yang kasih. Takkanlah Allah tak mampu nak kasih benda yang lebih besar. Boleh tak? Jadi ini mukjizat subhanallah, Allah dah bagi tahu. Lalu kita hari ni kita yang rasa, tengok sebenarnya kita dapat rasa mukjizat Quran, cuma kita tak tahu bahawa itu adalah mukjizat. Kita hari ni yang Allah bagi rezeki lebih, itu mukjizat Quran yang Nabi dah katakan lama dulu. Tetapi kadang-kadang kita tak menghayati. Masa Allah tanya, afala tatazakkarun, afala ta'qilun? Adakah kamu tak memikirkan? Kau tak nak fikir ke? Allah dah cakap benda ni lama. Sekarang ni siapa yang beri? Allah. Jadi sekarang kita fikir. Boleh? Okey, dan kajian itu kajian ni apa? Kajian yang dibuat di University Ohio State. Ohio kat mana? Saya tak pandai slang Ohio. Tetapi dia yang berlaku apa? Dia buat kajian bahawa orang yang telah berkahwin dan dia dapat anak, rezeki dia akan bertambah 16%. Ini kajian dia. Dan kita tak payah buat kajian sekali lagi. Kita dah Allah dah cukup dah Allah sebagai pemberi rezeki untuk kita. Okey, seterusnya antara kajian sperm. Sperm tu apa? Air mani. Air mani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami jadikan naslahu min sulalah. Benih itu daripada sulalah. Saya akan masukkan. Faham tak maksud sulalah? Apa maksud sulalah? Mimma mahin, daripada air yang hina. Saya katakan kepada diri saya dan semua kita kat sini, siapa yang rasa diri dia sombong, diri dia angkat, diri dia angkuh, maka ketahuilah sesungguhnya kita dijadikan daripada air yang hina. Air yang dikeluarkan dari kemaluan seseorang, hina ke tak hina? Hina. Jadi macam mana kita nak sombong? Lupakanlah sombong tu. Kita asal daripada hina. Boleh tak? Lalu saintis pun dia mengkaji. Sebelum tu saya bawakan maksud. Apakah maksud sulalah? Sulalah itu maksudnya saripati air mani. Saripati dalam bahasa Melayu. Kerana itu Ibnu Manzur antara seorang alim mengatakan bahawa maksud sulalah itu adalah mencabut sesuatu dan keluarkan dengan lembut. Mencabut sesuatu dan keluarkan dengan lembut. Jadi kalau kita punya fikiran, betul tak? Kita dijadikan daripada mani. Betul? Sebab bila ayah dan ibu berkahwin, dia akan melakukan persetubuhan dan akan adanya air mani ayah masuk ke dalam rahim ibu. Betul? Jadi ini semua tahu. Ini pada zaman Nabi pun tahu. Cuma yang menjadi keajaiban dia apa? Yang terbukti bahawa tak semua sperm yang melekat. Betul? Zaman dulu ada mikroskop tak? Tak ada. Yang boleh nak tengok sperm mana yang lari. Yang mana yang berenang, yang berjaya. The winner. Dan seterusnya, tak payah. Dan tak ada pun pada zaman dulu. Tapi pada zaman sekarang, kita dah tahu kebukti bahawa dalam banyak-banyak sperm kita, sekali masuk sperm tu beratus ribu. Tetapi yang berjaya hanya satu. Subhanallah, itu hasil kajian pada zaman sekarang. Tapi Allah dah katakan dulu, daripada min sulalah, daripada banyak-banyak tu satu yang berjaya. Faham tak? Jadi kita sekali lagi, tak payah kita nak mikroskop, tak payah nak buat teleskop. Nanti rungkuk. Kadang-kadang kita kaji banyak-banyak, kadang-kadang kita pening.
Tetapi cukup dengan kita beriman. Tak apalah. Mana satu air mani yang berjaya, itu yang telah Allah katakan dahulu. Subhanallah. Nampak tak? Jadi itu banyak saintis yang masuk Islam, tetapi kita dah memang Islam. Walhamdulillah. Wallahi nikmat yang paling besar. Dan banyak lagi sebenarnya. Lagi satu dah saya bagi. Ombak, bawah ombak. Ombak. Kita tengok ombak kat mana? Kat laut. Kat bawah ombak ada ombak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aw kahulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dalam Quran adanya ombak, betul? Dan bawah ombak mawjun min fawqihi. Adanya kat bawah ada ombak lagi satu. Dan apabila dibuat kajian tentang laut, itu dalamnya, laut yang biasa, itu dalamnya dari atas ke bawah 4 km ke bawah. 4 km. Tetapi apabila dia kaji, kat bawah tu ada lagi ombak yang lebih besar daripada ombak kat atas. Bila mana? Bila ada 1000 meter kat bawah tu dah ada ombak. Dan gelombangnya lebih kuat daripada kat atas. Jadi kalau kita tengok subhanallah, siapa nak pergi kaji? Nabi nak pergi selam ke? Tak perlu. Ini Allah dah katakan. Kita beriman. Jadi kita tak perlu untuk kita tunggu kajian-kajian tertentu, kecuali bila dah dapat. Ni dia punya kaedah dia. Bila dah terbukti, terkaji, sebenarnya makin tambah cinta kita pada Quran. Jadi saya sebutkan ni, nak dekat 5, 6 dan banyak mukjizat. Bukan untuk kita dengar, ketawa balik. Ustaz kelakar. Nampak ni? Dia bukan masalah ustaz kelakar. Dia masalahnya dengan adanya kajian demi kajian. Inilah tambahnya cinta kita kepada Allah. Ini menunjukkan Allah itu Jalla wa'ala yang paling agung. Dia dah bagi tahu lama untuk kita fikirkan. Sekarang kita fikir. Untuk kita lepas ni, makin banyak kita baca Al-Quran. Okey, dan seterusnya. Ada masa lagi tak? Tak apa. Kerana saya yang host, jadi saya tambahkan masa saya sendiri. Tapi insya-Allah lepas ni saya akan panggil Syekh khas daripada Syekh Abdul Muhaimin untuk kongsikan kita antara 5 atau 6 tips untuk kita cinta Quran. Boleh? Ini saya ceritakan tadi, Syekh ceritakan untuk kita dapat dia punya figure. Macam mana Al-Quran ini boleh membawakan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tapi lepas ni Syekh akan bagi detail. Kerana Syekh subhanallah, bukan saya nak puji Syekh, tetapi Syekh hatamkan Quran hafiz pada umur 9 tahun. Jadi kita ni subhanallah, dah berapa tahun sekarang? Juz amal dah habis belum? Alhamdulillah seandainya habis. Dah habis pun dah lupa, betul? Cuba sambung. Amai tasa'alun. Tengok, dia tak boleh sambung, tahu je. Okey, jadi insyaAllah saya akan bagi sedikit lagi tentang fadilat membaca Quran. Boleh tak? Saya nak tujuan kita jemput Syekh daripada jauh. Kita jemput Sakif walaupun dia ada pengajian. Hari ini kalau kat Kelantan, hari ini hari Ahad ada kelas. Tapi kita jemput dia khas daripada jauh untuk rasakan daripada orang-orang yang habis Quran. Orang-orang yang banyak mencintai Quran. Kita nak ambil faedah daripada mereka. Itu tujuan kita. Boleh tak? Boleh. Jadi saya akan sebutkan di dalam 5 dah fadilat baca Quran yang ataupun mempelajari Al-Quran. Lepas tu kita akan bagi Syekh. Betul-betul kita nak dapat faedah daripada Syekh Abdul Muhaimin. Kita tulis antara fadilat membaca Al-Quran. Sebenarnya ada 15, tapi saya pendekkan 5. Boleh? Yang pertama, Al-Quran ia adalah syafaat di hari akhirat. Yang pertama sekali, Al-Quran adalah syafaat di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi kata, kamu bacalah Quran. Baca dulu, ini belum masuk faham, belum masuk menghayati, baru baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti. Semuanya Quran itu akan datang pada yaumul qiyamah. Yang memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Subhanallah.
Subhanallah. Jadi jangan jadikan alasan tak faham, malas nak baca, takut tajwid salah. Tak pandai nak bagi alasan. Kan kalau salah baris itu salah maksud dia. Dengan muka-muka. Tetapi masalahnya apa? Walaupun salah, itu kita tak sengaja. Betul tak? Kita lah biasa. Kalau cakap Melayu pun banyak salah tadi. Betul tak? Sengaja ke? Tak sengaja. Tapi dah buat macam mana? Faham? Apa tak lagi Quran yang bukan bahasa kita, tapi Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW galakkan kita baca Quran kerana Al-Quran itu syafaat. Itu penting. Syafaat di yaumul qiyamah. Banyaknya kita baca Quran akan dapat lagi banyak syafaat kita pada yaumul qiyamah. Antaranya kita sebutkan dulu bahawa antara syafaatnya Nabi SAW umpamakan itu adalah Zahrawain. Awan yang dinamakan Zahrawain, iaitu adalah awan itu yang membentuk syafaat daripada hasil kita membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Subhanallah. Itu pasal jangan kalau baca surah Yasin itu bagus. Tapi takutnya kita orang Melayu jadikan Quran tu Yasin je. Betul tak? Kita kena upgrade sikit. Yasin saya tak pernah salahkan Yasin. Dan Yasin itu Quran, wallahualam. Cuma kita jangan asyik kat situ saja. Kalau bagi kita cuba pilih. Saya ada Quran dengan Yasin, mana nak ambil? Quran ke Yasin? Sekarang cakap Quran lah. Tapi kita kena upgrade dah. Nabi SAW diturunkan Al-Quran itu 23 tahun. Bukan hanya Yasin. Yasin subhanallah antara fadilat yang besar. Tetapi Al-Quran Baqarah tak ada fadilat dan semua. Jadi kita baca semua. Boleh tak? Pasal hari ini tajuk seminar kita mencintai Al-Quran. Ia bukan surah tertentu. Boleh? Jadi itu yang pertama, syafaat di yaumul qiyamah. Yang kedua, fadilat dia baca Quran. Dapat 2 pahala. Tulis kat situ, dapat 2 pahala bagi yang susah membaca. Sebenarnya saya rasa semua tahu tentang fadilat Quran, cuma kita mengingatkannya. Boleh tak? 2 pahala bagi orang yang susah membaca. Apa maksudnya? Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang membaca Quran dengan baik, ma'as safaratil kiramil bararah, seperti malaikat-malaikat yang baca dengan baik. Maksudnya kalau kita tengok tadi Syafiq baca, Syekh baca Quran, Ustaz yang baca, subhanallah, sama level macam malaikat. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Siapa yang baca Quran wa yatata'ta' fihi, dan dia tersekat, lepas dia sekat lagi, apa yang berlaku? Maka baginya falahu ajran, maka baginya 2 kali ganda pahala. Boleh tak? Jadi tak ada alasan. Saya katakan sebelum kita keluar dari dewan ni, tak ada alasan lagi untuk kita tak nak malas baca Quran. Boleh? Kita azam lepas ni, aku dalam kat masjid ni, aku nak berazam bahawa yang paling tinggi adalah dalam hidup aku Al-Quran Al-Karim. Boleh tak? Boleh. Jadi kita dapat 2 pahala. Tak apa. Kalau salah nak baca, nak belajar, tapi janganlah dah betul pun nak dapat 2 pahala. Alhamdulillah, bagi laju-laju lagi. Jadi tak boleh. Tapi kalau tak tahu nak belajar ataupun tak ada orang nak bimbing, kita ada klinik Quran, alhamdulillah. Register je. Jadi insya-Allah kita akan bimbing sampailah kita pandai baca Al-Quran. Nanti boleh tanya kat luar. Macam mana nak register. Itu subhanallah, kita sediakan untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Bagaimana Syekh subhanallah, dia travel jauh-jauh. Dia sayang kat Mesir. Tapi dia pergi jauh-jauh untuk apa? Untuk menjadi khadam pada Al-Quran. Untuk menjadi orang yang berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi kita begitu. Walaupun kita tak sampai level Syekh, tapi kita jadi membaca pun dah cukup dah. Boleh tak? Supaya kita diri sendiri. Yang penting kita ni, tugas kita untuk apa? Untuk keluarga kita. Faham? Nenek untuk siapa? Anak tak ada? Nenek, mak dengan anak. Jadi kalau tak ada orang yang baca Al-Quran dalam rumah, Nabi katakan apa? Sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kerana makrufnya kuburan itu dia bukanlah tempat untuk kita buat amal ibadah. Kuburan itu untuk kita buat apa? Untuk kita ziarah, ingat mati. Lalu Nabi katakan, hidupkan rumah kamu dengan Al-Quran. Boleh? Okey, yang ketiga. Fadilat yang ketiga, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah angkat martabat golongan yang membaca
membaca Al-Quran. Kerana itu Nabi SAW mengatakan apa? Al-Quran ini adalah ahli Allah wa khassatuhu. Orang-orang yang banyak baca Quran adalah ahlullah wa khassah. Ahli Allah dan pengkhususan baginya. Allah angkat martabatnya. Kerana itu banyak sebenarnya kisah orang yang Allah angkatkan martabatnya kerana Al-Quran, kerana keberkatan Al-Quran. Tanya Syekh pengalaman dia satu dunia. Bagaimana Allah angkat martabatnya, ataupun kadang-kadang kita dah tak nampak dah, tak nampak jalan dah, betul dah. Maksudnya lepas ni habis dah hidup aku, tetapi dengan Al-Quran Karim. Sampai saya ada satu Syekh waktu di Madinah dulu, sampai subhanallah, orang minimal, orang yang ada minimal apa? Yang berniaga kat supermarket dan sebagainya, sampai dia katakan, tak apa, kau datang je kat sini, kau ambil apa yang kau nak. Subhanallah, kalau kita dah boleh buat macam tu, bagus kan? Pergi Sheng Siong, semua kita ambil. Di NTUC semua kita dapat. Subhanallah. Kerana apa? Dia katakan, Wallahil Azim, dia bukanlah aku ni orang yang bagus, kecuali Allah nak angkat orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Itu banyak kisahnya. Cuma kita nak katakan, supaya, tapi kita kena ingat, Allah angkat kita, bukan kita nak diangkat oleh orang. Itu bahaya. Boleh tak? Boleh. Jangan kita nak angkat. Quran ni, Quran. Subhanallah. Wal-iyadu billah. Pasal Syekh banyak-banyak pesan kat saya. Semuanya benda yang paling teruk pada diri seorang tu adalah ujub. Dia adalah ujub tak berujub, ada berbangga diri. Ini tak payah orang puji pun. Apalah Quran. Tengok kod ni. Subhanallah. Wal-iyadu billah. Jauhkan daripada benda tu. Boleh tak? Kita datang hari ni, tak payahlah bangga diri. Kita datang, kita pergi masjid banyak, kita baca Quran banyak, tak payah bangga diri. Kita nak, kita diangkat oleh Allah supaya nanti pada yaumul qiyamah kita akan selamat. Itu je. Boleh tak? Boleh. Dan saya rasa itu 3. Nak lagi tak? Okey, nombor 4. Nombor 4. Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang belajar Quran adalah sebaik-baik orang di dunia. Sebaik-baik orang di dunia. Apa Nabi SAW mengatakan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Waktu pembukaan klinik Quran itu Syekh ada bahas kat sini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu. Dan Syekh ada memberikan faedah. Kenapa Nabi tak sebut khairul mu'minin, sebaik-baik orang beriman? Ataupun kenapa dia tak sebut khairul muttaqin, sebaik-baik orang bertakwa? Tapi kenapa Nabi SAW sebut khairukum, sebaik-baik kamu? Kerana kamu tu semua di kalangan semua orang. Kenapa? Antaranya yang pertama, kerana dia tak payah sebut mukminin. Mukminin itu orang-orang beriman, tak payah sebut muttaqin, orang-orang bertakwa. Kerana Al-Quran semua dia kata. Subhanallah. Betul tak? Al-Quran dah ada takwa, Al-Quran dah ada iman, Al-Quran adalah ihsan, semua ada dalam Al-Quran. Jadi sebaik-baik kamu orang-orang yang mempelajari. Pasal yang pertama, belajar Quran. Dan kenapa Quran itu susah? Dan kenapa fadilat Nabi sebut belajar dulu baru mengajar? Kerana mana senang? Mengajar senang. Belajar susah tak? Susah. Belajar susah. Lagi-lagi kita yang dah Jawa, alhamdulillah. Jadi dia susah. Kita dah ubah. Tetapi subhanallahil azim. Tengok tadi Allah akan memberi 2 pahala. Betul tak? Itu pasal susah belajar. Dan itu pasal Nabi kata, orang yang susah, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran, lepas orang yang mengajarkannya. Boleh? Okey, jadi itu 4. Saya rasa cukup dulu 4. Satu lagi. Dah janji. Oh, ingat. Okey. Seterusnya adalah yang membaca Al-Quran, itulah kat situ mendapat ketenangan, sakinah. Yang ada nama sakinah sini. Ini bukan zakiyah kan? Sakinah. Pada satu ketika ada seorang
yang membaca Al-Quran. Nabi SAW ni pada zaman sahabat, seorang tu membaca Al-Quran dan kat tepi dia ada kuda. Dia ada kuda. Dia baca surah apa? Subhanallah, tengok. Dia baca surah Al-Kahfi. Dia baca surah Al-Kahfi. Lalu apa yang berlaku? Kuda dia makin lama makin menjauh. Kuda dia dekat situ tadi, makin lama makin dia jauh, makin lama makin jauh. Kerana apa? Lalu dia tanya, ya Rasulullah, kenapa jadi macam tu? Kalau Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan, sakinah. Ya Allah menurunkan ketenangan, sakinah kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi subhanallah, tu pasal kita biasa, dia punya kaedah dia begini. Nak mula memang berat, tapi bila dah baca seronok tak? Seronok. Kalau boleh saya tak nak bagi sakit, berhenti lepas ni. Nanti dia nanti dia baca Quran sampai maghrib. Pasal bila dah mula, Allah, kita cinta ya Allah. Betul? Itu hakikatnya. Tapi biasalah nak mula tu memang susah. Tapi please, jadikan diri kita ni mencintai Al-Quran. Jadi Allah akan campakkan ketenangan. Itu pasal kita rasa seronok. Allah campakkan ketenangan, Allah campakkan kenikmatan. Walaupun tak faham. Betul? Kita tengok orang yang tak faham nangis tak? Menangis. Menangis ada dua lah. Ada yang buat-buat nangis, bukan masalah. Tetapi sekurang-kurangnya ini Syekh kongsikan kat saya, walaupun kita orang Melayu susah nak faham Quran, sekurang-kurangnya kita baca apa? Dalam Quran banyak tak sebut nama Allah? Sebut. Kitabullah, Allah dan sebagainya. Jadi kat situ kita sebutnya nama Allah, ya Allah. Kat situ kita walaupun tak faham semuanya, tapi adanya Allah, subhanallah. Adanya perkataan jannah. Jannah apa? Syurga. Ya Allah, bayangkan syurga. Bayangkan neraka an-nar. Ya Allah, jauhkan daripada neraka. Walaupun tak payah faham semua. Boleh? Jadi itu kaedah-kaedah. Nanti Syekh akan kongsikan lebih banyak lagi. Kita sama-sama menantikan faedah daripada beliau yang seorang yang subhanallah, yang direbut. Jadi mudah-mudahan kita semua doakanlah sama-sama Ramadan ni Syekh dengan Muhammad Saqif akan bersama-sama dengan kita. Boleh insya-Allah? Doakan. Kerana ada sebenarnya halangan-halangan yang susah untuk Syekh datang, tapi kita doakan. Seandainya tak dapat, tak apalah. Kita nak buat macam mana? Kita merajuk sikitlah. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan yang sedikit ini daripada diri saya yang lemah ini, untuk sama-sama kita menaikkan martabat Al-Quran. Boleh tak? Boleh. Untuk sama-sama kita balik, kita buka Quran, jadikan Quran itu menjadi perkara yang biasa. Seperti kita dah buat pada kuliah Tuhan. Syekh subhanallah menangis. Bila tengok kita ramai-ramai subhanallah mengaji dan sebagainya, itu antara satu nikmat Allah pada kita. Satu nikmat Allah pada kita. Bila kita baca, kita tenang, kita istiqamah, wallahil azim, itu nikmat yang paling besar. Jadi insya-Allah saya pasti akan memberikan peluang kepada Syekh untuk kongsikan sekejap tentang tips tadi, tips. Dan selepas itu insya-Allah kita boleh tutup majlis kita. Jadi sebelum itu kita akan dengar lagi bacaan Al-Quran. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan dan kelemahan, maaf kata terkasar bahasa, itu daripada diri saya minta maaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan Al-Quran dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.